Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah bertemu kita lagi pada hari ini dalam program kita 2 minggu sekali. InsyaAllah tanpa berlengah masa kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Kira sihat. Sihat, alhamdulillah. InsyaAllah tanpa kita berlengah masa, sebab kita pun habis dalam pukul berapa nanti pukul 11 kan. Okay, dan lebih-lebih sikit. Jadi mudah-mudahan majlis kita ini sentiasa mendapat rahmat dan juga berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata tanpa berlengah masa menyerahkan majlis ini kepada Ustazah Halimah. Jadi silakan Halimah untuk meneruskan majlis ini. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya dapat kita bersama di saat ini dalam program TTQ, Majlis Ilmu Taman Syurga. Alhamdulillah, moga-moga dengan asbab Al-Quran ini kita bertemu, dan dengan asbab ini jugalah kita mengundang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Okey, selamat datang, ahlan wa sahlan kepada yang baru masuk, sahabat-sahabat kita baru nak mula. Okey, so saya petik dahulu. Sama-sama kita lihat sabda Nabi SAW dari Ibnu Abbas sebagai peringatan, motivasi untuk kita terus beramal. Rasulullah SAW menyebut, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa sihat sebelum sakit, masa kaya sebelumnya masa sempit atau miskin, masa lapang sebelum kita sibuk, masa muda sebelum tua, dan masa hidup sebelum mati. Inilah modal yang Allah bagi kepada kita untuk kita gunakan sebaik-baiknya sebelum datangnya yang 5, sebelum datangnya penyesalan. Alhamdulillah. Itulah, ni satu perkara kadang yang wiru-wiru tu kan, masa lapang sebelum tiba masa sibuk. Dulu masa PKP kan, ada yang kata dengan saya, Ustazah, dulu saya syukur sangat indahnya waktu PKP. Menghargai dah. Baru rasa kan, terasa sangat PKP macam best, duduk kat rumah, lapang macam-macam boleh buat, pergi kuliah, kelas-kelas online. Tapi dia sekarang dah mulalah kesibukan. Jadi PKP tu ujian, kesibukan tu pun ujian. Jadi macam mana kita manage walaupun lapang, walaupun sibuk, insyaAllah Allah menyempatkan kita untuk terus berusaha ke arah mendekatkan diri kita kepadanya. InsyaAllah hari ini kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Okey, seperti mana biasa, Alhamdulillah kita terpilih pada pagi ini untuk bersama dalam TTQ bagi siri yang ke-23. Masya Allah, dah siri yang ke-23. Moga-moga kita dapat manfaat daripada apa yang telah kita lalui sebelum ini dalam usaha kita untuk memperbaiki, memperkemas, mempercantikkan bacaan Al-Quran kita. Sebagaimana apa yang kalau kita difahamkan istilah tajwid itu, kadang-kadang ada orang kan bila sebut tajwidnya macam fobia kan, macam susah sangat tajwid. Jadi kita ganti dengan kelam mengaji. Okey kot, dia rasa ringan sikit kan, mengaji. Kalau tajwid tu macam ya memang tajwid tu sebenarnya sangat luas kan, tapi apa konsepnya ialah kita nak mencantikkan, nak memperkemaskan dan nak membetulkan bacaan kita, menepati sempurna sebagaimana kaedah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Jadi kalau kita rasa sekarang ada improvement, maknanya Alhamdulillah
Allah bagi rahmat. Kita hanya berusaha rahmat Allah untuk memberikan kepada kita kefahaman dan mengamalkannya. Itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya hanya mengajar atau sahabat-sahabat semua puan belajar dan Allah yang bagi rahmat tu sebenarnya. Jadi kita rasa ini satu kefarduan untuk kita belajar sampai kita sempurna dapat membacanya. Okey. Jadi saya ulang sekali lagi bagi yang mungkin ada baru join kan, perkara asas dalam membaca Al-Quran yang kita buat ini ialah satu yang sangat utama, sangat penting, iaitu yang pertama hijau dengan biru, hijau dengan merah tu makhraj dan sifatnya yang kita dah sama-sama bahaskan, tengok kan setiap huruf itu ada makhraj dia dan sifat dia. Makhraj berserta dengan sifat dia. Dia tak makhraj je, huruf makhraj tu maknanya huruf je. Huruf hijaiyah, alif, ba sampailah ya yang 28 tu, dan dia bersama datang dengan sifat dia. Seperti saya sebut itu, kalau Kak Najibah tu dia ada nama dia dan sifat dia apa. Sifat dia mesti datang bersama dengan nama. Barulah sebutan itu menepati. Kemudian ada dengung, tak dengung. Kemudian ada hukum dan kadar dia, panjang pendek. 2, 4, 5, 6. Tak ada 3, tak ada 7. Okey. Kemudian ada wakaf, ada ibtidak. Jadi semua ni kita nak kena kuasai. Tapi yang paling utamanya adalah kita baca dengan betul. Dari segi hukum tu kemudian kan fardu kifayah, tapi kita nak baca dengan betul mesti kena tahulah makhraj dan sifat dia. Setiap huruf itu. Ni seperti yang selalu saya tunjukkan, dia ada makhraj, tempat keluar hurufnya masing-masing. Jadi kita kena tahu di mana. Dulu-dulu kita baca masa kecil-kecil kan, kita baca dia tak tahu macam mana keluar, tapi alhamdulillah ada yang memang dah sebutan tu menepati daripada rumah-rumahnya, pintu-pintunya yang betul, walaupun dia tak tahu kat mana. Itu tak apa. Tapi ada yang masih lagi keluar huruf itu bunyinya daripada rumah-rumah pintu-pintu yang lain. So nak kena tahu setiap huruf itu dia ada makhrajnya, tempat keluarnya yang tersendiri. Satu huruf, satu rumah. Kecuali mim dan nun, dia ada 2 rumah. Sebab dia keluar daripada haisum, huruf haisum, huruf hidung. Okey. Ini juga gambaran penggunaan kita punya 5 elemen tu dalam menyebut. Okey, sifat huruf juga begitu. Dalam sedikit demi sedikit saya akan masukkan sifat-sifat huruf. Mula-mula dulu saya tak masukkan sebab saya lebih fokus kepada cara nak menyebutnya. Daripada alif sampai ya mungkin kita telah melalui semuanya cara menyebut huruf, tapi kita akan ulang dan terus ulang. Kadang kita tak dapat sekaligus macam tu. Kita perlu ulang-ulang dan latihan-latihan yang berterusan dengan kesabaran. InsyaAllah akhirnya cantiklah kita punya bacaan itu. Okey. Ada sifat berlawan, ada sifat tunggal. Tapi sebenarnya tak susah kita nak mengingat sifat-sifat ini. Okey. Hukum-hukum ni kemudian, mungkin nanti peringkat kemudian. Kadang-kadang saya sebut sikit-sikit saya sentuh hukum. Okey. Jadi begitu juga kita nak kenal tanda-tanda. Traffic light kan, hijau, merah, kuning. Itu pun kita dah bahas sikit, nanti tak apa, kita akan sebut sikit-sikit. Juga tanda-tanda yang semua dah tahu untuk belah kanan tu tanda dengung, belah kanan merah tu dalam Rasan Osmani ditulis sebagai yang tak selisih itu tidak dengung. Yang belah kiri tu hijau, kalau jumpa tanda itu dengung, walaupun namanya kita tak tahu mat atau kita tak tahu lagi hukum ikhfa, hukum idgham, tapi kita dah dapat membacanya dengan baik, alhamdulillah. Okey. Kemudian ni penekanan terhadap sifat tebal dan sifat nipis. Ini sangat penting. Ini sebab hari ni kita buat pengulangan dan cara penyebutan semulalah sifat bagi huruf-huruf yang bersifat tebal dan sifat nipis. Sebenarnya kan sifat tebalnya ada 7 je. Sifat nipis yang lebih tu ialah yang 21 tu sifat okey, yang sifat tebal tu yang kuning tu kan. Ada 7 je, ada 7 beradik je. Tetapi 7 beradik inilah yang mencabar kan nak sebut betul. Kadang-kadang kita payah kat sini nak sebut sifat yang
huruf yang sifatnya tebal ataupun isti'la yang kuning. Yang lain tu, yang kelabu tu sifatnya nipis, sifat istifal. Dalam kehidupan kita sikit, saya ambil dia punya analogi, sebenarnya dalam kehidupan kita pun macam tu. Yang kelabu tu mungkin menggambarkan nikmat, kesenangan, yang kita boleh senyum kan, bila sebut tu kan, huruf nipis tu lebar mulut senyum, kebahagiaan, kesenangan, Allah bagi nikmat-nikmat macam tu. Yang kuning tu ibaratnya macam satu ujian, kepayahan kan, dalam hidup kita kan kadang diuji. Tapi kadang-kadang yang kuning tu lah yang payah nak sebut, yang mencabar, yang sikit je sebenarnya kan. Tapi kadang itu yang memberi kesan kepada kehidupan seseorang, kesan kepada yang kelabu tu. Jadi macam tu juga dalam mengaji, kadang-kadang huruf-huruf tebal ini dia sangat mempengaruhi huruf-huruf yang nipis. Macam mana kita nak meletakkan huruf nipis ni, nak bunyikan huruf-huruf yang nipis di sisi huruf tebal, supaya dia tidak terkesan. Jadi macam itulah dalam kehidupan kita kan, supaya yang ujian-ujian yang datang itu tidaklah mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita rasa itu satu yang tadilah menggagalkan kehidupan kita. Jadi memang susah yang kuning tu. Itulah dia. Ibaratnya yang payah tu sikit je, yang banyak tu senang kan, tapi yang payah, yang sikit itulah yang payah, yang kita kena usahakan untuk macam mana nak menanganinya, macam mana kita nak sebut dengan betul, dengan baik. Okey, sebagai ulangannya huruf tebal, tadi yang kuning kho, so, ataupun kalau kita berikan baris di atas kan, kho, so, ko, ro, zo, to, do. Okey. Ataupun kalau nak ingat senang je. Ini tebal, kemudian ada sifat lagi satu, 2 kali tebal. Itba'. Okey. Jadi itba' ni dia lagi payah daripada yang 7 tadi, dia dalam yang 7 ni. Dia lagi payah, lagi ujian tu lagi hebat lah sebenarnya. lagi trigger lah sebenarnya. Senang nak ingat dia. Nak ingat yang susah ni senang. Sebab bila susah ni kan kita ingat. Bila berlaku sakit, satu kali sakit, kita ingat sampai bila-bila. Kesusahan tu senang, patutnya kita ingat. Tapi nak menghadapi tu kan payah. Okey, senang nak ingat, cara nak ingatnya. So, to. Saya bagi senang nak ingat itu kan. Soto kan, soto. Jangan sebut soto. Soto tu nipis. So, to. Tebal kan. Kemudian kita letak titik atas dia. Titik dia jadi do, zo kan. Dah 4. Kemudian 2 lagi yang sama keluarnya qaf dengan ghin. Kat sini dekat pangkal halqum. Okey. Qaf ro dengan kho kan kat sini kan, huruf halqum kan. Dah 2, kho dan ro kan, 2 dan satu lagi qaf. Qaf ni depan sikit kat sini. So dah 7 dah. Ingat itu boleh? Ingat kan ujian kehidupan huruf susah, huruf kuning kan. Okey. Jadi ingat kalau yang mudah tu, yang nipis tu kita sebut dengan nipis, senang, dengan bersahaja, lebarkan mulut ataupun senyum ketika menyebut huruf, dan jangan terangkat lidah. Kita tidak susah nak sebutnya. Tapi kalau ni gambaran yang terangkat lidah tu, pangkal lidah ni. Okey, kalau terangkat yang ni terangkat kepada langit-langit. Kalau yang huruf ringan tu dia tak terangkat keluar, rongga suara tu terlepas, rongga suara tu terbuka, tak terangkat lidah belah kanan tu, ringan, huruf-huruf ringan. Belah kiri huruf yang agak susah. Okey, jom kita ulang kaji menyebut huruf tebal sebelum kita masuk sekejap, supaya kita hantam betul-betul. Huruf ni huruf tebal 7 beradik, yang selalunya payah nak kita hadapi. Okey, mula dengan qaf dulu. Qaf. Okey, dia kat sini kan tempat keluarnya. Jadi pangkal lidah terangkat, ditekan ke langit-langit ataupun nak tekak, ataupun lidah terasa tekannya kat sini, pangkal lidah. Ni lidah, ni pangkal. So kalau kita berikan baris atas bawah, fathah, kasrah dan dhammah. Qa, qi, ku. Biasa yang bertalaki tu saya boleh dengar, sebab itu kena bertalaki dengan cikgu kan, dengan siapa-siapa tak apa, ustazah mana-mana ke, dengan cikgu mana-mana, dan kita boleh dengar cara sebutnya. Jangan kaqiku. Rumah dah betul dah. Daripada situ rumah dia, tapi sifatnya tidak datang. Sifat tebalnya tidak mendatang. Dia bersama dengan sifat tebal dia. So, jangan kaqiku. Saya dah sebut betul ni Ustazah.
tapi dia tidak datang sifat tebalnya. Qa, qi, qu. Okey, dia kena rasa, payah nak sebut tu. Dia kena tidak bersahaja sebab dalam hari-hari ni kita tak sebut kasut, kamu kotor, tak ada kan. Jarang guna. Sifat tebal ni pula jarang guna dalam kehidupan. Sebab itu dia susah. Tadi kan kesusahan tu kadang-kadang, jarang-jarang datang. Tapi kesusahan ini yang biasanya mempengaruhi kehidupan kita kan. So, kalau kita letak baris untuk mengesan mahrajnya, aq, iq, uq. Di mana bila kita berhenti tu, itulah dia punya tempat keluar dia. Aq, sini aq, iq, iq, uq. Okey? Aq, iq, uq. Di samping tu dia sifat tebal, itba'. Dah satu dah kita faham sifat dia itba'. Satu lagi sifat dia qalqalah. Dia melantun. Aq, iq, uq. Ingat bila sebut ni. Kedua, ghin. Ghin. So sifat tebal. Bila kita sebut baris atas, ra, ri, ru. Jangan senyum. Masamkan. Ar, ir, ur. Okey? Ra, ri, ru tu dah betul dah kat sini. Tapi sifat tebal tak datang sebab kita senyum. Ra, ri, ru. Saya dah sebut betul ni Ustazah? Betul. Kena usahakan bagi dia sifat tebalnya. Ar, ir, ur. Okey? Kena ni. Pangkal lidah tu mesti terangkat. Baru dia jadi tebal. Dan tak ada suara keluar. Tak ada angin. Okey, kemudian kha sama. Ghin dengan kha sama kan? Dia huruf kerongkong kat sini. Yang ada lekuk ni kat bawah. So, kha, khi, khu, ikh, pangkal lidah juga bertemu dengan langit-langit. Dia kena angkat. Semua huruf tebal terangkat pangkal lidah. Okey. Ikh, okey. Ikh, dan dia ada sifat hamas juga. Itu kalau ingat, kita ada belajar hamas kan? Hamas tu suara yang terlepas. Jadi kita tahu bila sebut dia ada terlepas. Ada suara yang mengalir. Rupanya huruf pun mengalir. Ingatkan air je kan? Tu ikh, suara yang melerit. Itu roh hawa. Ada sifat dia, nanti kita tengok ya. Okey, short. Ni short 2 kali tebal kan? 2 kali tebal. Kalau santan tu 2 kali pekatnya. So macam mana? Jangan sebut bersahaja. So, si, su tak jadi. Dia kena pangkal lidah angkat ke langit-langit. Hujung lidah bertemu pangkal gigi bawah. Dia punya tempat keluar dia. Hujung lidah bertemu dengan pangkal gigi antara gigi bawah gigi atas tu belakang kan. Boleh rasa kan? Lidah tu kena membulat. Nak bagi dia tebal tu, ludah kita memang kena macam melengkung, membulat. Aus, ish, us. Jadi huruf-huruf masam ni memang tak boleh lebar. Mulut tu tak boleh senyum. Aus, ish, us. Tidak moncong. Aus, ish, us. Huruf-huruf tebal tidak berkaitan dengan moncong. Tidak berkaitan dengan bibir. Yang berkaitan bibir huruf tu ialah bila dia dhammah. Dia baris depan. Su. Us tu pastilah sebab dia baris depan kan. Us. Tu baru moncong. Tapi sebut aus, ish, us. Aus, ish, us. So, si, su. Bila kita sebut sa, si, su, sa, si, su, tak menempati. Aus, is, us. Okey. To. To pun sama 2 kali tebal. Ingat tadi? So, to, do, zo. So, hujung lidah bertemu belakang gigi atas gusi, dekat gusi yang ada lagging tu kan. Kemudian pangkal lidah kena terangkat. Kalau kita tak terangkat pangkal lidah, jadi at, it, ut. Sama kan? Bunyi macam sama tapi tak tebal. Sifat tebalnya itu tidak datang bersama dia. Jadi kena auto, itu, uto, to, ti, tu, auto, itu, uto. Rumahnya sama kan? Dia kata Ustazah, lidahnya kat situ juga tempat ta. Ya, sama. Dia ta dengan to. Sama rumah tapi bunyinya berbeza sebab sifat dia berbeza, tak sama. Jadi keluar bunyi tu tak sama. Kan? Sebab bila ringan tu ta, at, tidak terangkat pangkal lidah. At ringan disebut, biasa-biasa. Kalau yang tebal ni kena, dia tak biasa-biasa sebut. Dia kena tidak bersahaja. Kita kena macam susah payah sikit lah nak sebut. Kalau dah biasa, okey je. Ini untuk permulaan, untuk memahami sifat dia. Okey? Auto, itu, ut. Dan dia ada qalqalah. Okey? Alright. Okey, kemudian zo. Satu lagi, zo. Zo pun sama. 2 kali tebal. Ingat? 2 kali tebal. 2 kali tebal memang tebal-tebal. Tak ada yang lebih tebal daripada dia.
huruf ni. So zo sama za dengan sa. Rumah dia sama, ingat tak saya terangkan hari tu? Rumahnya sama. Sa, za, zo. Sa, za, zo. Kena keluar lidah. Tak keluar tak jadi. Okey. Sebab tempatnya, rumahnya hujung lidah berada antara gigi atas gigi bawah. Tekan sikit ke gigi atas. Tekan sikit lah. Az, iz, uz. Ni tu za. Ni zo. Macam mana? Kena keluar lidah. Kena keluar lidah. Alzu, izu, uz, alzu, izu, uz. Jangan alzu, izu. Saya tak moncong untuk baris atas baris bawah. Alzu, izu, uz baru moncong. Uz, alzu, izu, uz. Ni memang kena latihan payah sikit ni huruf yang mencabar. Okey, zo, zi, zu, huruf tebal. Okey. Jadi satu lagi dia tanya Ustazah itu, tanya saya, Ustazah kenapa ra dengan lam ni kadang-kadang dia bukan huruf tebal. Dia bukan sifatnya bukan tebal, tetapi ada kalanya dia dibaca tebal bila bertemu, ada dia punya kaedahnya. Dia bukan huruf tebal, ra dan lam, perasan tak? Dia bukan, tetapi dia akan jadi tebal bila bertemu dengan baris-baris tertentu. Contoh, okey, ni contoh kita terus pergi. Sebelum masuk bacaan huruf ra, dia ada namanya tarqiq dan tafkhim. Tak ingat tak apa, tafkhim tu tebal, tarqiq tu nipis. Tengok tafkhim, alamak apa dia dah tafkhim, tarqiq. Tak apa, tak susah nak sebut ni, tak apa. Tafkhim tu tebal, tarqiq tu nipis. Tebal tu bila dia ra tu baris depan, ataupun sebelum ra tu wa rusulihi atau wal mursalam. Ra sebelum dia mari depan, mur kena sebut mur, bukan mur. Wam ra'atu, wam ra'atu, ataupun huruf. Okey, tu tebal. Kemudian yang tarqiq ra baris bawah, wa tu ri, wa tu risinin fi mir. Huruf ra di bagian sebelumnya pun kita kena tengok. Ini istimewa huruf ra. Sebelum dia baris apa? Dan ketiga sebelumnya bila nak berhenti pun kena tengok. Ketebalan mempengaruhi tebal atau nipis. Untuk ra, nanti kita tengok. Okey, ni tengok dia punya ilustrasi dia. Bila kita sebut tebal tu maknanya ra. Terasa kita punya pangkal lidah ini terangkat. Ra. Kalau nipis ra. Tu nipis ra kan? Ra ni ra. Ra kita kena angkat pangkal lidah. Kalau yang nipis tu terbuka rongga tu. Jadi ingat, pastikan kita rasa terangkat pangkal lidah ni. Iru. Dan satu lagi lam pun sama, saya dah sentuh dulu tentang lafzul jalalah, lafaz Allah, tafkhim dan tarqiq juga lah. Bila tebal, bila masanya ialah bila dia baris atas atau baris depan minallah, nasrullah. Okey, itu tebal. Tarqiq tu bila baris bawah sebelum lafaz lafzul jalalah, billah. Okey, baris bawah. Okey, tetapi ingat, ada yang tanya betul, kalimah Allah tu tebal, minallah, tetapi huruf sebelum Allah tu, non tu janganlah tebal. Tu jangan mempengaruhi. Yang minallah, sebab dah nak tebalkan Allah tu kita jadi tebal, tak boleh. Itu sebab macam mana nak membaca huruf nipis di sisi. Di sisi huruf tebal. Tu sebenarnya di sisi huruf tebal. Okey, dia bersebelahan. Okey, so kita kena betul-betul peka supaya dia tidak campur aduk lah. Tebal nipis kita baca sama je, tak boleh. Kita kena peka, tengok, prihatin. Okey, si dia akan datang ni tak apa. Kemudian kita bezakan nanti ini kemudian sifat yang lebih kurang sama, rupa sama, sebutan sama, tapi huruf bunyinya lain. Okey, itu kemudian minggu depan. Okey, dan contoh za, sa, zo. Za, sa, zo. Okey, sikit bab nanti masa tak cukup. Okey, boleh. Okey, kita mula dengan, jom kita terus ke kita punya tahsin surah Al-Mulk. Ni surah kegemaran ramai. Dan bukan ramai saja sebenarnya, kegemaran favorite Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan se-favorite, tapi sebab dia merupakan satu amalan Nabi dan sunnah Nabi tidak pernah tinggalkan. Surah Al-Mulk sebelum tidur. Dan juga surah Sajadah kan. Jadi surah Al-Mulk ni dia orang kata, ni Ustazah ni favorite saya ni, surah favorite. Memang kalau boleh bukan hanya favorite, kita kena baca dengan betul, kemudian menghayati maksud dia dan mengambil iktibar pengajaran daripada isinya, insya-Allah. Okey, mula dengan ta'awuz. Okey.
Ta'awuz pun kita nak kena betulkan. Kadang-kadang mula baca dia kita dah nampak salah rupanya saya baca ni kan. Ustazah Halimah. Ya. Ustazah Ya. Halimah. Ada yang request yang raise hand tu tolong off kan pada Boleh. Ustazah. Okey. Yang dah. Dia nak tengok mulut Boleh? kot, bukan mulut semua kan. Oh, okey kena raise hand. Okey. Tolong mute dulu kalau tak mute dia ada gangguan. So siapa yang kena off kan? Sampai kepada yang tu yang raise hand tu. Raise hand pada Ustazah punya. Oh, pada saya punya. Oh, tekan gitu. lagi sekali kot. Okey. Dah tekan dah ni. Okey, jap. Bab-bab ni yang saya tak tahu ni kadang tak hilang pun. Okey tak? Okey. Tu tekan lagi sekali kot tak? Dah. Kenapa dia nampak mempengaruhi ke macam mana? Pada gambar skrin tu dia nampak. Dia macam tutup muka. Okey. Okey. Baru nampak muka Kak Imah tadi. Ada. Oh, ya ke? Tadi nak angkat tangan kan sebenarnya kan. Nak tanya kalau fizikal, Ustazah, cikgu saya nak tanya. Inilah kelas IT kan. Okey. Alhamdulillah. Okey, boleh nampak. Tak payah nampak muka saya tak apa. Tengok gerakan mulut Okey. Nampak. Okay. Baik. Okey. So, mula jom kita mula dengan ta'awuz. Lafaz ta'awuz. Kita ataupun isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita betulkan sikit lafaz sikit. Lafaz ta'awuz kita. Boleh Okey, ini makhraj dia makhraj yang kita dah belajar. Kat sini tengah. Jangan jangan kat hidung. So betulkan. Kadang-kadang perasan kan bila baca itu jangan kena satu-satu sebut tu jelas. A'udzu billah zu tu yang muncung dalam yang boleh muncung zu dengan je. Letakkan apa tu? Pensil ke kita yang menyentuh tu yang muncung tu zu je. Yang lain tidak. Kadang-kadang ada orang baca perasan tak? A'udzubillahi minasyai tu muncung. To pun dia muncung. Sebenarnya tak. Tapi huruf tebalnya yang mana? To huruf tebal. To sahaja. So yang lain tak ada muncung. Zubillahi saya sebut minasyai bukan minasyai to nirrajim. To tebal. Nirrajim. Okey, shin tu. Okey. Kejap okey. Satu sifat kita belajar ni sambil-sambil kan. Shin tu dia satu je. Dia huruf dia, sifat dia pada dia satu. Namanya tafashi. Tak ingat, tak apalah. Tapi kalau ingat lagi bagus. Dia punya istilah dia. Tafashi tu berhamburan angin antara gigi depan dan langit atas. Belakang gigi tu. Antara gigi atas. Kita punya lidah atas tu dengan langit tu berhamburan angin tu. Ash. So dia kan bukan kat luar ni. Bukan kat muncung tau. Bukan kita halau kucing kan. Kat sini bukan huruf di bibir. Sebab itu jadi moncong. Minasyaitan sebab kita kat sini. So di dalam. Dalam. Minasyaitan. Pastikan dalam bukan kat luar. Minasyaitan tu kat luar. So dalam antara gigi depan dan langit atas. Kat belakang gigi dan langit. Okey. Ini sifat tafashi. Senang nak sebut kan. Tapi bila ngaji dia lain jadinya kadang-kadang. Panggil betul. Syakira, Syahidah. Betul. Kan. Tapi bila sebut. Bila nak ngaji tu dia lain jadinya. Itulah. Kena betulkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. B nipis sin tu pun nipis. Sin ingat huruf hamas kan yang ada angin. Bila kita letak kat tangan kita depan mulut ada angin yang terkeluar hamas. Ada banyak huruf hamas kan. Nanti kita buat ulangan. Tapi ayat tersebut ni sin bis dengan ada angin yang terlepas. Bis bukan be. Bukan ada orang sebut ba bismillah. Kena sharp. Ba dalam tajwid dia sharp. Bukannya i u. Bukan a e o. Dia jadi bismillah. Kena sharp b. Bis bukan mel mi.
Bismillah. Kalau tak syap jadi Bismillah. Ma, mi, mu. Bismillahirrahmanirrahim. Ra tadi dia jadi tebal. Bila baris atas. Bukan sifatnya tebal. Tapi dibaca tebal. Ra. Haim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain tu semua nipis senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sikit je. Sin kan? Maknanya huruf ammah. Ada yang tanya apa tu huruf ammah Ustazah? Sebab dia mungkin dulu tak ikut kan? Yang belah kiri tu. Okey. Kita bila sebut dia ada angin. Okey. Saya sekali lalu je sebab nanti tak sempat. Tak apa, tapi kita buat ulang kaji nanti. Af, as, ash, as, ak, at. Ada angin yang terlepas. Okey, itu hamas. Jadi okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Satu lagi saya nak sebut takrir ni. Takrir ra sebelum kita masuk. Ini satu ilmu juga. Ra tak boleh ulang, dia sifatnya takrir. Satu lagi sifat kita belajar. Sifat yang khusus, dia sifat tunggal bagi shin tafashi, bagi ra takrir. Itu sifat dia memang tak ada pada orang lain, pada huruf yang lain. Ra. Takrir ni berulang, bergetar kan? Perasan tak kita sebut ra? Ra. Tapi dia kata bergegar lidah, bergetar tu sekali atau dua saja memadai. Huruf ra. Dia tak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak dah macam bunyi motor lah. Tak boleh. Pastikan sekali dua. Kena tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang salahnya Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia kata sifatnya bergetar. Jangan getar. Lebih daripada dua. Sikit je sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kena tahan. Rahmanirrahim. Okey, sekurangnya 2-3 kali. Jangan memanjang getarnya tu kan. So ingat takrir berulang. Okey, baik. Kita pergi pada kita punya tahsin Okey, surah Al-Mulk. Muka surat berapa? Kak Syah? Okey, kalau ada pada slide saya ni ada. Okey, insya-Allah. Okey, ayat yang ke-21 sampai ada 2 slide ni. Okey. Saya bacakan dulu 2 ayat yang 563. Muka surat 563 kalau nak rujuk Quran sendiri Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Okey, 2 ayat dulu. Okey, ayat 21. Nipis. Mim wajib gunnah. Mim wajib dengung. Suara yang keluar daripada hidung. Dengung. 2 harokat. Bagi tempuk, bagi singgah kejap. Bagi sempurnakan dulu mim tu. Jangan terus tak ada singgah kat hidung. Okey, tak ada dengung. So, dia singgah kejap. Kalau terus dia tak ada masa nak singgah. Tak singgah. Singgah kejap rumah dia. Rumah mim haisum, rumah dia kat hidung. Okey. Non mati baha, izhar jangan dengung. Terus touch and go. Ha besar. Ha sini. Ha pangkal kerongkong. Alif ha, ain ha, ghin ho. Huruf kerongkong 6, ingat? 6 beradik. Alif ha, ain ha, ha pedas. Ain ha. Ain bukan kat sini. Ghin ho. Okey, ghin ho. Okey. Kemudian allazi okey, za 2 harakat. Allazi nipis 2 harakat ingat bagi Rosam Osmani ya dia kosong, mat asli dia waw kosong, ya kosong, alif pun kosong. Huruf alif sebelumnya baris atas, huruf ya sebelumnya baris bawah,
Mi atau Z apa-apa huruf lah sebelum kan. Dan waw sebelumnya baris depan. Kat dalam soal ni dia kosong kan. Z. Z. Jangan baca satu. Ya ro ni ro. Baca tebal sebelum ro tu baris atas. So ya ro. Nampak mulut saya. Ya ro. Bukan yar. Jangan senyum. Ya ro. Terangkat pangkal lidah. Ya ro. Okay. Ya ro. Zu. Zu ni dia desir. Sifat hamas. Zu. Ini. Kum. Dia berjiran di sisi huruf nipis. Ni tebal dulu. Baru nipis kadang-kadang. Nipis dulu baru tebal kan. Koh dia pula tu sama pula tu. Lebih kurang bunyinya. Kum. Jangan kum atau kukum. Ni macam kuku. Macam kuku je. Ni kena beza. Kum. Kau tebal. Ku. Lepas tu depan sikit. Kum. Nipis. Kum. Okay. Kum. Yang kum. Kap tu depan kau. Marah di depan kau dan sentuh langit-langit. Nipis depan kau. Aku. Nipis kan? Depan dia. Okey. Aku. Yarzuqukum. Mim nanti jumpa alif tu rapat BP. Rapat. Rapat BB. Kum. Non mati alif pun izhar. Terus je. Mim mati pun sama rapat BB dengan sempurna. Rizqah. Kat sini kat mana huruf tebal? Siapa boleh jawab? Satu je huruf tebal kan? Hurufnya qaf. Yang tu je tebal. Yang lain nipis. Ya, betul. So, zai. Zai berdesir. Rizqah. Qah. So, berhenti. Kena matikan ha tu jadi ha tu kena ha besar lah. Qah. Okay, saya ulang. Okay. Macam anda baca yang lain tu bersahaja je. Buka bibir. Buka mulut kan. Seringai. Man hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Qah tu macam susah nak sebut kan. Qah. Okay. Ballaju fi utuwin wa nufur. Okay. Lam nanti jumpa lam. Kenapa? Tanya kenapa tak ada tanda apa-apa. So kat sini idgham utama silain. Utama silain namanya macam lain tapi sebenarnya dia huruf sama. Lam dengan lam tu huruf sama, sifat sama. Maka kita kena masukkan terus lam ke dalam lam yang kedua. Tak payah nak sebut macam mana 2 kali lam ni Ustazah. Terus masuk. Tak ada 2 kali lam. Tak ada. Terus masuk. Sebab dia idgham utama silain. Sama. Mutama silain. Tapi sama kan. Kena ada penekanan. Ingat gila ada sabdu. 2 kali. An-nabru. Bagi penekanan betul-betul. Jangan baca ringan. Itu jadi kesalahan. Balaju. Ni kan laju. Bukan laju. So kena sebut. Lajunya bersikal. Lajunya bersikal. Macam tu. Dia kena ada kekolah. Macam ada Ustaz katakan. Kalau Piramli nyanyi tu dia dengan sebenarnya kan dia ada kekolah nyanyi tu. Tu tak payah cerita lah. Tapi dia ada macam kekolah bila sebut dalam dia punya percakapan. Tapi kita tidak lah kan. Laju. Macam-macam. Saya ni laju. Bukan laju. Balaju. Okay. Ju 2 harakat. Alif depan waw tu ada alif ziyadah tu. Ingat itu alif ziyadah ni huruf alif atasnya, atas kepala dia bulat tu itu adalah huruf tambahan. Kita abaikan, gugurkan, tidak dikira dalam bacaan. Ada pada penulisan. Alif ziyadah. So jangan risau. Biar je. Balaju fi 2. Au kat sini. Tu muncung. Tu waw bagi penekanan. Tu wa tanumnya berwaw dengung. Wa nufur. Wa nipis. Jangan wa. Ada jadi saat kesalahan bila sebut wow kan kita dah muncung wa. Sebenarnya wa kan? Bukan wa. Dia bukan kecuali kalau dia huruf pada depan. Sini wa. Okey, bukan wa. Kita baca wa. Kita mula dengan macam muncung So dia tidak wa nu muncung sebab dia pada depan fur. Okey, ra kat sini adalah ra yang tebal sebab ra sebelum 3. Kita tengok 3 sebelum tu adalah baris depan. Fa kan? Fur. So, tak boleh fur. So, kena
angkat lidah. Bila berhenti tu maknanya terangkat lidah. Fur. Tu jadi tebal Okey, saya ulang. In amsaka rizqah ballajju fi utuwin wa nufur. Okey? Kemudian nipis non mati ya ma'una shi. Kita ingat okey, shi dengan si. Ada juga sebenarnya macam senang tapi ada orang tak boleh sebut shin ni. Macam senang kan? Tapi masing-masing Allah bagi. Kadang-kadang ada payah, dah cantik, dah satu je dia susah nak sebut. Tu ujian tu sebenarnya. Nak bagi dah pahala mujahadah. Okey. Jadi kadang-kadang orang lain boleh, dia tak boleh. Kenapa? Tu kena usahalah, latihan, keterusan, sabar kan. Afaman yamshi mukibban nipis. Mukibban bagi penekanan kat ba bersabdu mukibban jelas. Ban tanwin pun alif, jangan dengung izhar. Ala la dua. Depan tu alif maksur. Ya tu ada yang tanya macam mana nak baca ya. Ya, ingat ya maksurah ni dia tak ada apa-apa, dia pemanjang saja dua. Dia bukan mak asli, bukan ya titik ya alif maksurah ataupun alif bengkok. Ni. Di mana? Ya ala wajhihi. Ala la. So depan ada atas lam tu ada tanda alif kecil. Dua tanda pemanjang dua harakat. Ala okey, mana tadi sampai? Okey, ala wajhihi ada kokolah kan? Ingat huruf kokolah ada 5 beradik kokolah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kita melantunkan huruf tersebut bila kita membunyikan huruf tersebut ada lantunan. Jap. Okey, boleh. Okey. Apa tadi? Okey, jim. Wajah. Jangan wajah sebab dia kokolah surah. Kalau kod surah ni sederhana, jangan terlalu lantun. So, wajah. Bukan wajah. Tu kokolah kubra. Kita bagi dia penekanan lantunan yang betul. 100%. Ni, wajah. Hihi ni dua-dua. Ha besar. Hihi. Macam ketawa kan. Hihi. Jangan hihi. Jangan hihi. Hihi. Dua sama. Rupa lain kan? Simpul tapi bunyinya sama. Wajah. Hihi. Okey. Tu 6 harakat. 4 hingga 5 harakat. Silah qasirah. Kena panjang. Ada tanda kepala ya dengan ada gelombang sikit. Tu. Hihi. 4 hingga 5 harakat. Sebab ada gelombang kecil kan? Wajhihi ahda. Ni ada gelombang. Okey, tanda apa tu alif maksurah, kemudian ada gelombang. Nak panggil gelombang rindu, ombak rindu ke? Tapi maksudnya 4 hingga 5 harakat. Dia ada hukum di situ. Kemudian kita baca hukum. Tapi 4 hingga 5 harakat. Ataupun kalau kita tak sampai nafas, boleh berhenti kat situ. 2. Nak berhenti dengan 2. Faman yamshi mukibban ala wajhihi ahda. Contoh, berhenti dengan 2. Tapi kalau sambung, dia kena 4 hingga 5. Okey? Kita baca seterusnya. Man yamshi. Nipis. Mim wajib berguna. Dengung yang banyak. Non mati jumpa ya. Dengung yang ma'al guna. Nipis. Ada dengung yamshi. Mim. Okey? Yang mim kena rapat shi. Sawiyan. Penekanan. Sawiyan. Ya diguna 2 kali. Sawiyan. Ala. Ain ala jelas ala. Ni ada huruf tebal. Kat mana huruf tebal kat sini? Dalam ni ada 2 huruf tebal. Sod, to, 3. Sod, to dan qaf. Okey, ada 3 kan? Okey, saya bacakan. May yamshi sawiyan ala sira. Baru masam. Sira. Tim. To. Tim tanwin pemim. Dengung. Ma'al guna dengung yang banyak masuk kepada mim. Okey, dengung walaupun to tu tebal, mim tu nipis.
Tim, yang tim, mim tu nipis. Huruf depan dia nipis. So, yang tebalnya to. Tim mustaqim. Ta nipis. Qim. Tebal semula. Qim. Ma'rif li sukun. Musta. Ta nipis. Qaf tebal. Jangan to. Qim. Ta. Qim. Qim. Sebelah nipis. Sebelumnya nipis. Mustaqim. Okey, boleh? Kita bagi cuba. Boleh percubaan? Siapa nak cuba? Silakan. Saya Ustazah. Tafadhal. Masya-Allah, ini peserta tegar ni. Okey. Ni daripada Sungai Petani ni. Sungai Petani malam tadi jumpa dalam usrah. Hari ni jumpa lagi. Balik Sungai Petani. Okey. Sandera orang Silakan Lily. Orang utara ke? Mak mentua. Suami. Suami orang Sungai. Ibu mertuaku. Okey. Mulakan Walaupun travel musafir ni Pak. Dapat juga buka Google kan. Masya-Allah. Alhamdulillah. Ada kesungguhan yang bagus. Okey. Patut dicontohi. Okey, terus Lily. Insya-Allah. Tabarakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Okey. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal fi utuwi wa nufur. Masya Allah. Yamshi ban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Masya Allah. Tabarakallah. Dengan bila ada sekarang dah pandai boleh berlagu-lagu lagi Lily, Masya Allah, banyak perubahannya. Dulu Masya Allah. Okay, tapi sikit dia pula kadang-kadang kita kena tu cuma tebal dengan nipis. Tak kukum sebelah kan, tebal dengan nipis. Kukum. Taqim. Kukum. Yarzuqukum. Kemudian mustaqim. Kena pandai switch. Taqim. Okey. Ain sebutan bagus, cantik. Ain. Kemudian lagi satu ha besar. Orang yang jangan marah orang ni, senyum je, memang payah nak sebut kan. Kita sebut mak tahu sebut, tapi bila mengaji kena switch kepada ha besar kat sini. Ahda. Okey. Okey, ha besar. Qaf besar. Yang lain okey, cantik, masya-Allah. Okey, kita silakan lagi. Tabarakallah. Suka dengar. Okey. Satu seorang lagi cuba. Saya cuba Ustazah. Ani. Silakan Ani. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Bal lajju fi utuwin wa nufur. Man yamshi mukibban ala wajhihi ahda. Man yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Masya Allah, tabarakallah. Okey, Alhamdulillah. Cuma sikit tadi. Yang semua rasa payah kat situ tadi, yar'zu sama juga bila yar tadi kita terlepas pandang yar, so jangan yar so pastikan yar terangkat lidah yar bila dengar tu kena dengar yar, cuba sebut yar yarzuqukum. Kemudian ra dengan tak sira tim tim. Okey, siratim. Yang lain cantik. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey. Ra itu jaga bila berada di atas sebelum tu. Ya ro. Kita tak perasan. Okey.
Okey, lagi seorang. Sebelum kita pindah lagi seorang, sila. Tafadhal. Najiha. Okey. Najiha silakan. بالله من الشيطان الرجيم أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Okey, Masya Allah, Tabarakallah. Cuma sikit taqim. Qaf tebal. Mustaqim. Qaf tu kurang tebal. Kena power sikit lagi. Tebalkan lagi. Bagi dia inject lagi sikit. Bagi okey. Lagi satu ayat, 2 ayat boleh Kak Syah? 1 ayat, 2 ayat. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 23. Qul huwallazi ansha'akum. Pedih je. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Okey, satu ayat mungkin masa tak mengizinkan satu ayat tak apa. Sikit tapi dapat banyak. Qul Qul huwallazi besar simpul zi nipis zi 4 hingga 5 harakat sama tadi kat sini kena ambil bahasa sya okey ikhfa non nanti macam shin sebut cenderung kepada shin, jangan pijak dulu mahrak shin tapi dah cenderung dalam masa sama dengung yang banyak masuk jangan pijak dulu mahrak shin. Dia dah ready nak sebut shin. Tu kaedah ifa jangan jejak lidah. Banyak syaratnya ni Ustazah. Betul. Banyak nak ingat dia. Tapi kalau dah biasa, okey je. Kita boleh sebut dengan baik. Ansha'akum akum wa ja'ala semua ni nipis senyum. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar baru tebal. Ba. Qalah kemudian baru tebal. Ro pun tebal sebab dia bari atas. So sebelah suat ro tu baru tebal. Kan yang itu je yang kita masam kan. Wal afidah wal affa af ada kena angin idah besar. Qalilan ma tashkurun. Qalilan tanwin pemim ma guna. Qalilan ma 2 harakat. Tash jangan tosh. Satu nipis. Tash kurun run tu kena tebal. Run sebab bagi depan. Okey? Run. Okey? Lagi satu. Qul huwallazi zara'akum fil ardh. Sama. Kalimah atas tadi qul huwallazi sama zara'akum nipis zara'akum nipis ro tebal. Ro tu sebab dia bari di atas. Zara'akum fil ardh. Bila berhenti do tu kena tebalkan. Bukan sorry. Do sifat do kena mendatang bila berhenti ardh. Okey, jangan hilang do. Jangan ardi pun salah sebut 1/3 do. Okey, mulut kembung. Okey, tebal. Wa ilaihi tuhsyarun. Wa ilaihi tuhsyarun. Okey. Kita bagi seorang nak cuba. Sila. Ada peluang. Okey, silakan. Siapa yang belum baca tadi? Ada yang nak cuba? Kak Najibah ke siapa ramai tu?
Okey, cepat. Masa berlalu, kita ada sikit masa untuk tadabbur. Okey, silakan. Silakan. Okey, Yati dia. Silakan, Yati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي ayat Betul? Ayat 23, 23, 24. هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Okey, Masya Allah. Baik, kita untuk Kak Syah, untuk penutup ni saya bacakan semula boleh? Baca, boleh dengar. Jadi kat rumah tu baca ikut sama-sama ataupun tengok mana kesalahan kita yang kita kena betulkan Okey. Saya bacakan sebab masa tu terhad insya-Allah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 21. Man hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Okey, seterusnya. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Tadi kecil dan kemudian ada, saya lupa sebut yang mengalir suaranya. وَإِلَيْهِ jangan berhenti. تُحْشَرُونَ. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Okey, so kita pergi tesi tadabbur Okey, semoga dapat. Insya-Allah dalam 10 minit boleh kita luangkan masa sikit untuk sebelum kita pergi ke sana ke sini kan. Okey, kita cuba untuk tadabbur beberapa ayat, 1-2 ayat je sebenarnya kan. Beralih kita pada sisi tadabbur insya-Allah. Hari ni saya ambil ayat 15 sebenarnya sambungan sebab asalnya panjang kita tak dapat buat sekali. Okey, ayat 15 okey. Kita tengok stop sharing kejap Sekejap. Sekejap saya stopkan sharing dulu, stop sharing. Okey, sekejap Okey. Ada stop sharing tu. Okey, ayat yang ke-15 itu kita dah baca. Saya bacakan dia punya tu. Kita baca pengertian pengertian sebab kita dah baca dah tahsin hari tu ayat ke-15. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Didengar ke? Okey. Dengar. Yang ke-15. Okey. Saya kena baca sebab ada perkataan zalulan Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian daripada rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Amintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Dan apakah kamu berasa tenang bahawa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba dia menggoncangkan bumi itu. Amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir.
apakah kamu merasa tenang bahawa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan angin ribut yang berbatu kepada kamu, kemudian nanti kamu akan mengetahui bagaimana akibat benda yang mendustakan peringatanku. Okey, so ayat ini menegaskan 3 perkara. Yang pertama, Dia yang menjadikan bumi untuk kamu mudah untuk diduduki, zalul. Jadi kita nak tengok hari ini apa itu zalul. Maka jelajahilah setiap penjurunya dan makanlah daripada rezekinya dan hanyalah kepada Allah tempat kembali. So, secara umumnya ayat ini nak ingatkan tentang nikmat-nikmat Allah yang terbentang itu di hadapan kita, iaitu bumi yang kita pijak ini, yang kita berjalan di atasnya, yang kita duduk di atasnya. Manusia menggunakan nikmat-nikmat Allah ni, kemudahan atas rezeki, di atas rezeki yang Allah bagi, dalam perut bumi, di daratan, di lautan. Allah nak ingatkan bahawa jangan lupa kepada pemberi nikmat. Jangan sekali-kali kamu lupa kepada pemberi nikmat dan tidak bersyukur. Kerana itu ayat ini dia nak menjentik hati manusia. Nak jentik hati-hati kita supaya nak sedarkan bahawa betapa besarnya, betapa hebatnya nikmat zalul ini. So janganlah kamu lupa nikmat, janganlah kamu kufur. Dan ayat ini sebutkan juga bagaimana sepatutnya prinsip hidup sebagai seorang mukmin. Jadi yang pertama kita lihat dulu tadi tentang tafsir daripada Syed Qutub, Azil Fizilal, saya rujuk situ, yang menerangkan tentang beberapa pengertian zalul ini. Ada beberapa maksud zalul, iaitu secara umumnya dia kata mudah selesa jinak. Ini bermaksudkan bumi ni zalul, sifatnya mudah. Kita berjalan di atas bumi ini, kita tinggal dengan tenang, mudah, maknanya tidak bergoncang, damai, tak bergegar, tak tergelincir, tak tercampak. Bumi ni semantap kan, tetap tenang. Tapi sebenarnya kita tahu tak, bumi ini bergerak, dia sangat laju. Dikatakan melalui penemuan sains 350 km sejam. Laju tak laju kan, macam gasing kan sebenarnya, berputar mengelilingi matahari. Beredar pula dalam orbit dia. Ibarat bumi ni macam kuda lah, macam kita seorang tu naik kuda, penunggang kuda kalau naik kuda tak penat kan, tak tenang kan. Maknanya mungkin boleh mencampakkan ke si penunggangnya. Tapi bumi dengan sifat zalulnya tidak memenatkan penunggangnya. Kalau kita diibarat sebagai menunggang bumi, tetap aman, tetap selesa, tak bergegar, tak pening. Boleh berjalan, adanya daya graviti itu juga zalul. Di mana pelosok bumi kita boleh pergi kat gunung, kat laut, hutan, boleh beraktiviti dengan tenangnya, dengan selesanya. Kemudian dekat bumi ni Allah sediakan kemudahan dari segi contoh tekanan bumi yang sangat sesuai untuk kita, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kandungan udaranya sangat seimbang untuk makhluk hidup. Mungkin planet lain tak boleh. Nitrogen yang membaluti bumi ni dengan nitrogennya, hidrogennya, apa lagi, oksigennya seimbang sangat. Semua ini seimbang untuk diperlukan oleh kita makhluk hidup, manusia, tumbuhan, binatang, dan apa lagi, zalul. Jarak bumi dengan matahari yang just nice sebenarnya. Tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Allah jaga maslahat kita. Nisbah kepanasan bumi ni satu. Yang kedua, nisbah lautan dan daratan. Laut 1/3, laut 2/3, daratan 1/3. Ada sebabnya. Kat situ ada sebab kenapa. Supaya ada keseimbangan dan juga adanya lah gunung-gunung sebagai pemasak. Yang kalau tak ada gunung berpusing ni, kita akan bergegar. Dia jadi sebagai pasak bumi. Pasak tu juga satu hikmah. Kemudian ada ekosistem. Kemudian kecondongan bumi kita 23.5 darjah tu sebenarnya menghasilkan 4 musim. Saya ni di Iran ni duduk di negara 4 musim. Rasalah masya-Allah kan, subhanallah. Kita dah 5 tahun saya duduk sini, 5 kali pusingan saya dapat saksikan. Musim winter, spring, summer, luruh. Dia tiba waktunya dia patuh. Memang tak pernah mungkir dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai waktu winter dia winter, sampai sekarang spring dia spring kan. Subhanallah. Tanda-tanda kebesaran Allah jadi banyak lagi pengertian zalul yang nyatakan. Sebenarnya banyak lagi, maknanya apa zalul, kemudahan di mana
yang Allah sediakan, yang kita boleh hidup dengan tenang selesa di atas muka bumi. Makan rezekinya, memanfaat segala sumber yang ada, prasarana, kemudahan yang tak terucap lah, speechless ni kan. Jadi sangat-sangat kita perlu bersyukur pada Allah SWT di atas nikmat zalul. Jadi zalul ni nampak macam satu keyword dia zalul, tapi dia sangat meluas. Apa juga zalul? Yang memberi kita manfaat untuk hidup dengan selesa, tenang dan mudah. Okey, dan hujung ayat tu, saya rumuskan hujung ayat, kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Dan kepadanya kamu akan kembali. Ayat ini, hujung ayat ni mengingatkan manusia, menyedarkan manusia tentang nikmat zalul tadi. Maknanya bumi yang hebat tadi terbentang luas yang kamu pijak, yang kamu duduki, yang kamu berjalan atasnya, ambil manfaat. Tapi janganlah lupa bahawa kamu akan kembali kepadanya. Tengok cara Allah nak ingatkan kan pendekatan dia. Maka buatlah persediaan untuk kembali kepada Allah. Buatlah persediaan untuk kehidupan yang lebih baik, yang lebih kekal. Begin with the end in mind. Maknanya setiap apa yang kita lakukan bermula dengan melihat kepada matlamat akhir. Apa endingnya kehidupan ni, kat mana? Syurga, neraka, ujungnya nanti. Begin with the end in mind. Sebab kita dah sebut dulu kan, dah bincang, kehidupan ini kita kena jadikan sebagai ladang akhirat. Dunia ini ladang akhirat, tempat kita menyemai, tempat kita menanam benih, kita tuai nanti ke akhirat. Dunia ini tak kekal, dia hanya jambatan laluan. Tapi lalu yang sekejap tu ialah yang menentukan laluan yang seterusnya. Lalu yang sekejap itulah ada tugas kita kena buat untuk cari bekal yang hujung. Jadi jangan berhenti dekat jambatan ni. Dia hanya laluan. Okey, dekat ladang yang Allah bagi ni, zalul ni terbentang luas ni macam-macam yang jadi ladang untuk kita menyemai, menanam. Jadi apa kaitannya zalul tadi dengan kembali kepada Allah kan? Zalul kemudian dengan kembali kepada Allah. Jadi maknanya, saya ulang lagi apa yang disampaikan oleh Said Qutb, satu mesej, satu peringatan, satu isyarat bahawa betapa hebatnya kan tadi zalul, indahnya, nyamannya bumi ini tenang, tapi bukan selamanya. Kita hidup tidak menongkak langit, tidak akan kekal. Sampai masa katakan kembali pada Allah. Jangan leka dengan dunia, jangan dunia ini melalaikan sampai kita lupa kepada pencipta dan yang memberi nikmat. Kadang leka dengan yang dapat nikmat lupa, tapi kita lupa kepada pemberi nikmat. Yang memberi nikmat tu kita lupa. Kita kagum kepada kecantikan, tapi kita tak tahu siapakah yang tengok cantik, siapakah yang menciptakan kecantikan itu kan. Kita tengok Masya Allah, tapi kita kena lihat yang mencipta. Jadi bergegaslah, dia kata fastabiqul khairat, bergegaslah, berlomba-lombalah melakukan kebaikan di setiap saat, di setiap apa kesempatan. Walau apa kita buat, kita boleh buat 2-3 perkara menjadikan dia sebagai satu yang bernilai, berharga. Okay. Jadi kata dia, manusia ni mengambil dunia tapi jangan melupakan pemilik dunia. Kalau begitu jadinya, maka nanti dia tak dapat apa-apa. Jadi kedua, dia kata hidup ini kena hati-hati pegang konsep 3P. 3P apa? Dari mana aku datang, untuk apa dan ke mana. Ingat, dari mana kita datang, untuk apa dan ke mana. Dari mana? Daripada Allah. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk jadi khalifah kat bumi ni lah sekarang ni. Di atas bumi zalul, dan ke mana? Kepada Allah. Dalam ayat ni merangkumi jadi ada tiga unsur. Dari mana, untuk apa, dan ke mana kita akan kembali. Kemana kita akan pergi? Where to go? Kembali kepada Allah. Jadi ini satu ways kita kalau sekarang ni memang tak ada ways, tak boleh sampai kan. Ways ataupun kompas, penunjuk arah. Pastikan kita tak tersesat dekat dunia ni atas track yang betul. Untuk pulang kembali menemui Allah, jalan kembali. Macam siapa balik kepada kalau dah biasa kita pergi tempat yang tak biasa, kita kena ada panduan kan, ada panduan untuk kita pastikan sampai ke situ. Okey, ayat 16 sikit lagi boleh harap semuanya boleh kalau ada kerja tak apa, boleh keluar. Tak ada masalah. Okey, adakah yang ayat 16 sikit lagi. Adakah kamu berasa tenang bahawa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi kerana dia tiba-tiba menggoncangkan bumi? Ini satu pertanyaan tetapi satu ancaman. Pertanyaan tapi juga ancaman. Allah nak ingatkan bahawa jangan rasa bumi yang zalul ini tadi, yang tenang, damai, selamat, rasa tiba-tiba tak ada datang, tiba-tiba mungkin datangnya bencana, musnah, malapetaka. Allah gambarkan keadaan di mana
ketika manusia sedang dalam keadaan aman, tenang, selesa atas bumi kan, tiba-tiba bumi yang tenang ini digoncang, berlaku gempa yang menyebabkan kamu ditelan bumi. So Allah nak ingatkan manusia jangan lalai, sentiasa ingat Allah, letak pergantungan dengan Allah, jalani hidup di atas muka bumi ni dengan mengharap redha Allah. Sentiasa harap Allah pelihara kita. Berhati-hati terhadap perkara-perkara yang tidak ataupun yang dimurkai oleh Allah SWT. Harap rahmatnya, walaupun kita hidup penuh dikelilingi, dilengkungi, dilimpahi dengan rahmat, nikmat yang sangat banyak, tapi Allah nak ingatkan sesuatu yang lain kan. Andai bumi yang dipijak ini tiba-tiba berubah menjadi liar, yang jinak ini jadi liar, sebab istilah Zalul tadi jinak jadi tiba-tiba jadi liar, yang tenang tiba-tiba bergoncang dengan perintah Allah, maka ia akan terjadi. Tidak ada teknologi hebat yang boleh menghalang, tidak ada kuasa yang boleh mengatasinya. Ingat bahawa Allah lah yang memegang tampuk kerajaan. Allah nak ingatkan bahawa semuanya tunduk pada perintah Allah. Yang ayat ke-16 pun sama, ayat yang ke-17 dia kata yang ke-16 ni pasal kegonjangan bumi menelan dan menenggelamkan. Ayat 17 ancaman bahawa Allah mengirimkan angin ribut berbatu ataupun taufan yang boleh juga memusnahkan. Angin yang sifatnya lemah, sepoi-sepoi bahasa. Tadi kalau daripada tenang jadi ganas, jadi liar. Yang sepoi bahasa ni sifatnya lembut. Air juga jadi ganas dan kuat dengan perintah Allah. Dia boleh jadi apa? Tsunami, jadi ribut, punting beliung dan sebagainya. Jadi ancaman daripada Allah ni bukan satu pernyataan kosong, tapi dah berlaku zaman dulu, dan kita tengok fenomena zaman ini juga sebenarnya kita boleh lihat depan mata kita sendiri. Apa yang berlaku di akhir zaman di merata dunia tentang musibah-musibah, malapetaka ataupun bencana yang datang di atas bumi yang kita rasa tenang. Peristiwa, kalau kita tengok Jazirah, saya sebut hari tu kan, Jazirah saban minggu ada je sama ada kebakaran yang besar, banjir yang sangat besar, taufan di merata dunia berlaku. Kadang-kadang tempat tu kita rasa macam mana besar yang hebat, tak logik kan. Macam cerita ni lah peristiwa gempa bumi, tsunami di Aceh kan dulu, dan juga tsunami di Jepun. Okey, kita tahu ceritanya kan. Jadi banyak berlaku gegaran menyebabkan tenggelam bandar, tenggelam kampung-kampung, tak boleh kesan dah. Dahsyatnya masa tu. Tsunami tu dekat Aceh, dekat Jepun, teknologi Jepun, saya pernah pergi Jepun dekat 2 bulan. Tengok teknologinya sangat hebat. Teknologinya tahu apa? Dia boleh buat rumah ni rumah kan. Yang tak tegak, yang dia gempa bumi kan. Yang tak boleh, dia boleh goncang macam ni, boleh bergoncang gitu. Tapi tak boleh, dia tak main ada teknologi. Tapi siapa sangka tsunami yang datang, dia tak ada persediaan tsunami. Tak ada persediaan air yang kuat datang ni, menolaknya sehinggalah jadi rumah itu macam dia kata, tengok kan kat video, macam kotak-kotak yang terapung-apung, toy macam mainan. Kapal-kapal tu macam kapal mainan, lori-lori macam lori mainan. Bila kita tengok kan di atas ombak arus yang sangat dahsyat kan, akibat gempa bumi, tadilah banjir dan sebagainya. Jadi perkara-perkara itu, jadi Allah dah gambarkan yang berlaku di depan mata kita sebagai satu pengajaran, mesej yang Allah nak sampaikan pada manusia, bahawa kun fayakun, Allah kata jadi maka jadilah kan. Maka kita tak ada satu yang boleh menolak kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi sepatutnya dengan musibah yang kita lihat yang melanda tu kan, mengingatkan manusia supaya jangan sombong, jangan pernah merasa aman, jangan merasa tertipu dengan ketenangan dan keselesaan nikmat di bumi ni, Zalul. Dengan peristiwa itu menginsafkan kita tentang betapa kerdilnya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berhadapan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. So kita lihat apa yang tersirat dengan apa yang tersurat tu dengan mata kan, kita tengok dengan mata kasar, tapi kita lihat apa yang tersirat, mesej yang Allah nak disampaikan di sebalik itu. Jadi macam juga COVID, kita nampak apa yang tersurat ni nampak, tapi ada apa yang tersirat di belakang itu, mesejnya lagi banyak sebenarnya Allah nak sampaikan kepada manusia. So marilah kita kembali kepada Allah, kerana Allah itu Rabb, dia pemilik, dia pencipta, dia pengurus, dia penentu kata putus. P ataupun M, dia memilih, dia mencipta, dia mengurus dan menentukan kata putus. Sifat Allah yang Rabb ini. Maka letaklah
kehidupan kita ini di atas jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah ditunjukkan oleh Nabi junjungan kita sallallahu alaihi wasallam, supaya kita terbiasa berada di atas jalan yang benar, insya-Allah. Okey. Saya apa tu sebenarnya sangat luas, boleh 2-3 jam satu ayat ni kan. Dia punya huraiannya surah Al-Mulk ni kan. So tak apa, kita dapat sedikit pengajaran pada hari ini, insya-Allah. Okey. Saya serah balik pada Kak Aisyah, masya-Allah. Okey. Alhamdulillah, Masya Allah, apa ni kita dapat dengar tadabur yang sangat menyentuh hati, kan? Sangat luas, kan? Jadi terasa diri kita ni kerdil sangatlah jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas tadaburnya yang sangat menarik dan rasa macam penuh memberi inspirasi, kesedaran, kan, rasa macam kita ni memang kita adalah hamba Allah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata putus semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita pun dah sampai pukul 11.20. Jadi rasanya tak ada masalah kan, berkaitan dengan masa. Kadang-kadang ilmu ni dia perlu mujahadah sikit, kan? Dia terbabas sikit. Tu hak yang terbabas tu yang kadang-kadang tu yang sangat important, yang sangat bererti tu, kan? Terbabas tu rahmat kalau dalam bentuk ilmu ni. Terbabas tu rahmat. Tapi kita pun bagi slot masa pun 1 jam. Sebenarnya sebab tak kita puas benda sebenarnya. Kita buat 2 benda, sin kemudian tadabbur, kan. Rasanya macam 1.5 jam tu memang cantik lah kot, kan. Tapi tak apalah. Jadi kita bagi 1 jam, siapa yang boleh stay dan mohon tambahan masa please, siapa tuan ni. Okey, insya-Allah. Ada yang mohon tambahan masa. Tapi tak apa, insya-Allah kita boleh adjust. Okey. Saya kalau boleh memang nak masa panjang, kan, banyak nak sampai, tapi insya-Allah kita boleh tanya penganjur, insya-Allah. Okey. Penganjur kena syurah dulu. Insya-Allah. InsyaAllah. Jadi jazakillahu khairan Kak Syirah. Mudah-mudahan menjentik hati-hati kita semua supaya lebih mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu kita sudahilah majlis kita dengan tasbih kufarah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan juga disudahi dengan suratul Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal asri innal insana lafi khusr. Okey, Kak Syah, siapa yang bermasuk tu bagi nombor telefon Kak Syah. Siapa yang baru join, kemudian share nanti. Kita ada rakaman. Najihah, terima kasih yang buat rakaman hari ni. Kita boleh share pada yang memang mungkin tak berkesempatan, kan, nak hadir. Okey, boleh. Siapa yang baru masuk hari ni, boleh hubungi Kak Syakira 017-625-0380. 017-625-0380. Agak dapat Okey, minggu depan kita ada hadiah misteri bukan minggu depan, 2 minggu akan datang. 2 minggu lagi. Okey, insya-Allah ada hadiah misteri daripada Iran. Hadiah tu dah dekat Malaysia. Okey, kita tunggu insya-Allah siapakah yang dia belum tak bagi tahu lagi, ya. Belum. Okey. Hadiah misteri. Okey, insya-Allah jumpa lagi. Salam sayang, salam ukhuwah, salam rindu daripada Tehran, insya-Allah. Okey. Insya-Allah. Salam. Okey, Iyam, ada Kak Iyam saya tak sebut sekali. Kak Iyam. Okey. Kita ada Kak Iyam, Kak Najibah. Masya-Allah. Azizah Z. Okey, ada Salamah. Okey, ada Eda Syarida. Okey. Jumpa lagi insya-Allah pada 2 minggu akan datang. Okey, moga Allah merahmati dan memberkati. Barakallah fi hifzillah fi amanillah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Okey.